Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari Akademi YouTuber Malaysia Ayu. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Terlebih dahulu, ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang selalu datang singgah ke channel saya. Yang mana meninggalkan komen-komen yang sangat positif, secara tidak langsung memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak lagi video pembelajaran untuk manfaat kita bersama. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat pada skrin, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4 dengan tajuk Bahaya Penyakit Rabies. Hari ini kita cuba menguasai kemahiran membaca. Hari ini unit 8, anda boleh rujuk halaman 52. Mudahnya belajar Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Lin Z. Standard kandungan 2.2 membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Standard pembelajaran 2.2.1 membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, anda murid akan dapat membuat gambaran berdasarkan bahan grafik dengan betul. Bagaimana anda nak tahu anda berjaya ya? Kriteria kejayaan, anda murid dapat membuat gambaran berdasarkan bahan grafik dengan betul. Baiklah, aktiviti kita pada hari ini, kita ataupun anda perlu meneliti bahan grafik untuk membuat gambaran. Dan saya akan bimbing anda untuk membaca dan memahami bahan grafik untuk membuat gambaran tentang penyakit rabies. Jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Anda boleh rujuk halaman 52. Seperti yang anda dapat lihat, ini adalah halaman 52. Jadi jangan silap muka surat ya. Jom kita bincang pembelajaran kita pada hari ini. Persatuan Kelab Doktor Muda SK Seri Pertiwi mengundang pegawai kesihatan ke sekolah untuk memberikan ceramah. Apa agaknya tajuk ceramah pada hari ini ya? Bahaya penyakit rabies. Terlebih dahulu, apa itu penyakit rabies ya? Ini adalah info tambahan daripada cikgu. Penyakit rabies lebih dikenali atau sinonim dengan penyakit anjing gila, iaitu sejenis virus yang biasanya disebarkan melalui gigitan atau cakaran haiwan. Apabila gejala mula muncul, biasanya sudah terlambat untuk menyelamatkan pesakit tersebut. Walau bagaimanapun, seseorang yang terdedah dengan rabies biasanya boleh dirawat dengan berkesan jika mereka menerima rawatan dengan segera. Nampaknya penyakit ini agak berbahaya ya. Baiklah, anda perlu cakna dengan pembelajaran pada hari ini supaya kita dapat mencegah penyakit ini daripada tular, terutamanya kepada kita, rakyat Malaysia. Baiklah, jom kita fokus pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang cikgu cakap tadi, kita rujuk muka surat 52. Rabies merebak melalui gigitan haiwan. Haiwan macam mana ya? Baiklah, mari kita jelaskan atau kita bincangkan. Haiwan yang selalu berada hampir dengan kita ni takkanlah pergi dekat dengan haiwan kan? Mungkin di sini haiwan yang dimasukkan adalah seperti haiwan peliharaan seperti anjing, kucing, arnab, tikus mondok, tu hamster tu kan. Jadi haiwan peliharaan ini berkemungkinan adalah pembawa virus rabies ini. Jadi anda perlu berhati-hati. Baiklah, pesakit biasanya hanya akan menunjukkan tanda-tanda selepas 20 hingga 60 hari selepas digigit haiwan. Jadi perlu berhati-hati. Kalau lepas gigit tu, janganlah tiba-tiba pergi aja ambil tuai lalap ke, pergi dekat air, lalukan air ke, bom minyak ke. Jangan ya, sebab kita tidak tahu apa yang dibawa oleh haiwan itu. Sebab dia berkaitan dengan air liur, gigi haiwan tu ada banyak kuman. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati
berhati-hati. Jadi bila kamu digigit, perkara pertama yang perlu anda buat adalah beritahu ibu bapa, kan. Jadi ibu bapa perlulah cakna dengan perkembangan semasa tentang penyakit terutamanya yang melibatkan anak-anak kita. Okey, jadi kenapa saya cakap macam ni? Sebab anda boleh nampak 40% daripada mangsa kes rabies merupakan kanak-kanak. Sebab kenapa kanak-kanak ini tidak peka dengan isu semasa, dengan penyakit. Mereka tahu kita kena gigit. Ibu, saya kena gigit. Okey, ibu, saya kena cakap. Jadi dekat sini ada anak-anak kita yang terus mengadu kepada kita. Okey, ada anak kita yang buat tak tahu je, kan. Dia tahan lasak, tapi disebabkan persekitaran kita sekarang yang terdedah dengan banyak virus yang kita sendiri tidak tahu datang dari mana, apa akibatnya. Jadi perkara-perkara ini kita perlu ambil tahu ataupun cakna dengan penyakit yang mungkin boleh membahayakan kesihatan. Baiklah, walaupun penyakit rabies ini agak bahaya, bukan agak bahaya, jadi kita perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi mangsa kepada virus yang boleh mendatang maut ini. Okey, seperti yang anda dapat lihat, pencegahan rabies. Ada penyakit, insya-Allah pasti ada cara nak rawat. Pencegahan rabies. Pernahkah kamu dengar satu ungkapan, mencegah lebih baik daripada merawati? Faham Apa maksudnya ialah kamu perlu cegah dia sebelum ia datang. Perlu tahan dia, perlu elakkannya. Jadi rabies ini kita boleh cegah daripada datang, daripada kita dapat. Okey, jadi bagaimana nak menangani atau mencegah rabies ini? Jom kita bincangkan berdasarkan pada maklumat yang terdapat pada buku teks. Baiklah, jangan mendekati anjing liar untuk mengurangkan risiko digigit terutamanya kanak-kanak. Apa yang dimaksudkan dengan anjing liar ni Okey, anjing liar bermaksud anjing ataupun haiwan lah haiwan yang kamu nampak seperti kucing ke anjing ke atau haiwan-haiwan ni, dia berkeliaran, tak ada tuan. Kadang tu kalau kamu nak nampak dekat leher dia, macam mana kita nak tahu haiwan tu ada orang punya atau tidak selalunya haiwan peliharaan ada rantai, ada tanda, kan, menunjukkan bahawa ini tuan punya. Sebab selalunya tuan yang memelihara haiwan ni dia sayang, dia nak tahu. Kadang-kadang haiwan kita ni nampak sama, kan, bagaimana kita nak tengok dari jauh, tu kucing kita, tu anjing kita. Selalunya tuan yang memelihara tu akan letakkan tag pada leher haiwan peliharaan. Jadi anjing liar ini yang kamu tengok kadang-kadang dekat pasar, dekat luar rumah kamu, kan, berkeliaran, tak ke mana arah dia, kan. Itu adalah anjing liar. Jadi bila anjing liar ni bermaksud dia tidak ada penjagaan khusus, dan dia mungkin adalah yang berisiko membawa virus. Okey, jadi kita jangan pergi dekat, comelnya, kan. Boleh pergi tengok, tapi kita perlu ambil langkah berjaga-jaga, jangan dekat, sebab kita tak tahu apa yang dibawa oleh haiwan ini. Okey, anjing peliharaan perlu diberi suntikan vaksin anti-rabies. Okey, walaupun anda pelihara anjing, anda juga perlu berikan suntikan. Kadang-kadang kita tak tahu, kan, anjing peliharaan ni dia kan berkawan sama macam manusia, kan. Berkawan, pergi anjing tu dia duduk kat tepi pagar tu, kan. Jumpa pula anjing kat luar, kan. Dia menghidu antara satu sama lain. Okey, anjing ini juga boleh mendapat virus daripada rakan anjing tadi, kan. Jadi mungkin anjing kita tadi akan terdedah dengan terdedah dengan penyakit rabies ataupun virus rabies ini. Jadi sebab itulah kita perlu suntik haiwan peliharaan kita. Okey, dapatkan rawatan segera di klinik kesihatan atau hospital terdekat jika mengalami gigitan anjing liar. Maksudnya anjing liar kamu ke ataupun haiwan peliharaan kamu, kita main-main ke tergigit. Okey, anjing liar ni kadang-kadang dia duduk di luar lapar. Kadang-kadang kita lalu, dia nampak kita ni macam makanan. Dia kejar kita, sebenarnya bukan nak kejar kita sangat, tapi nak kejar apa yang kita bawa. Okey, jadi bila kita bawa sesuatu barang, makanan ke apa tu, perlu berhati-hati, tengok sekitar. Okey, kalau kita terdedah dengan peragut, kita juga akan terdedah dengan haiwan liar ni. Sebab kenapa dia nak cari makanan. Okey, jadi kadang-kadang dia nampak anjing gila ni, maksudnya
tak waras lah kan. Dia berpenyakit. Bila manusia berpenyakit tidak boleh berfikir dengan waras. Begitu juga apatah lagi haiwan yang tak ada tuan, terdedah dah berpenyakit. Jadi dia boleh nampak kita ni sesuatu benda yang mengancam. Okey, baiklah. Seterusnya, basuh gigitan anjing liar dengan air yang bersih. Ini maksudnya sebelum kamu pergi ke hospital, jangan kamu biar pula kan tengah gigi. Okey, cepat-cepat tapi tak buat apa. Jadi basuh cepat-cepat sebelum orang kata apa, banyak cara lah. Ada orang kata ambil ketuk lah supaya dia keluar ke apa ke kan. Jadi kamu cegahkan dia sebelum dia bengkak kan, sebelum dia masuk ke tempat kan. Macam kita satu ruang kita kena gigi ada lubang. Jadi bila kita terdedah dengan, maksudnya kita ada badan kita ni ada orang kata zarab, apa yang cikgu tak tahu ada ruang-ruang yang boleh menyebabkan anasi luar, virus luar masuk dan seterusnya merebak ke dalam saluran sistem-sistem dalam badan kita. Jadi perkara pertama kamu kena buat ialah kamu terus basuh kan, supaya ia lebih bersih. Orang kata pemindahan virus itu melambatkanlah, bukan mengelak, melambatkan virus itu daripada cepat masuk dalam sistem badan kita. Baiklah, sekarang tiba masanya kita ulang kaji semula. Cikgu nak kenal pasti adakah anda fokus masa pembelajaran kita ni. Kita bincangkan tentang apa? Baik, betul, kita bincangkan tentang penyakit rabies. Baiklah, boleh tak anda bantu cikgu? Bagaimanakah penyakit rabies ini merebak? Bagaimanakah penyakit rabies ini merebak? Boleh tak kita bincangkan kat sini? Bagaimana? Okey, seterusnya, berapa lamakah tanda-tanda rabies ini boleh dilihat? Dapat tak? Berapa lamakah? Ingat kata tanya berapa lama menunjukkan nombor satu jumlah penyakit rabies ini boleh dilihat. Okey, seterusnya, siapakah yang mudah dicangkiti penyakit rabies? Siapakah bermaksud orang. Okey, subjek lah, dominan yang utama. Siapakah yang mudah dijangkiti penyakit rabies? Boleh tak anda isikan? Yang pertama tadi, apa soalan yang pertama? Bagaimanakah penyakit rabies ini merebak? Berapa lamakah? Siapakah? Ada 3 kata tanya di situ. Siapa boleh jawab? Yang pertama? Betul. Merebak melalui gigitan haiwan. Seterusnya, berapa lama? Masa. Boleh rujuk. Betul. Tanda-tanda penyakit dapat dilihat selepas 20 hingga 60 hari. Seterusnya, siapa? Soalannya ialah siapakah? Betul. Kebanyakan mangsa ialah kanak-kanak. Kita dah tahu penyakit rabies. Sekarang kita bincangkan pula cara pencegahan rabies. Okay, cikgu ada soalan dekat sini. Jumpa anjing. Kalau jumpa anjing, terutamanya anjing liar, apa yang perlu kamu buat? Saya tak jumpa anjing liar, tapi saya ada anjing peliharaan. Apa yang perlu saya buat ya cikgu? Ingat tak tadi? Saya digigit anjing liar. Apa perlu saya buat? Apa perlu saya buat dengan gigitan ini ya? Ingat tak? Siapa boleh jawab? Isikan. Bagaimanakah pencegahan rabies? Rujuk-rujuk buku teks. Yang pertama, apa jawapan dia? Betul. Jauhi anjing liar. Okey, ingat tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Baiklah, seterusnya. Saya ada anjing peliharaan tapi takkan nak buang. Apa yang perlu saya buat ya? Beri suntikan vaksin kepada anjing peliharaan. Anda boleh pergi klinik haiwan yang berdekatan dan dapatkan nasihat doktor. Boleh ya? Terusnya, saya digigit. Apa yang perlu saya buat? Dapatkan rawatan segera jika terkena gigitan. Seterusnya, cikgu, sebelum pergi hospital saya nak buat apa? Okey, cuci bekas gigitan dengan air bersih.
belajar sesuatu tentang rabies. Jadi anda perlu cakna dengan isu semasa tentang penyakit, tentang virus, siapa pembawanya, apa akibatnya, apa yang perlu dibuat. Jadi anda perlu cakna, ambil tahu keadaan semasa negara kita, khususnya yang berkaitan dengan kesihatan kita. Okey, sebelum itu cikgu ada soalan. Apakah tindakan kamu jika terdapat anjing liar berkeliaran di kawasan tempat tinggal kamu? Apa tindakan kamu? Apa yang kamu buat jika kamu nampak ada anjing liar lah, ibu takkan pergi. Cikgu banyak tengok di media sosial kan, ada yang beri makan, ada boleh, tak ada masalah. Tapi kita perlu ambil langkah berjaga-jaga. Ambil langkah berjaga-jaga. Kita boleh beri makan, tapi pastikan keadaan kita, persekitaran tempat itu bersih, sebab kita hendak mengelakkan sebarang perkara tidak diingini berlaku. Betul, murid-murid, jika terdapat anjing liar berkeliaran di kawasan tempat tinggal kamu, laporkannya kepada pihak berkuasa. Jangan buat tindakan sendiri ya, pergi ambil pula plastik ke kan, ambil kayu pukul ke, kita tak tahu apa kemampuan anjing liar ini. Dan ada kadang-kadang tu nampak seekor, tapi rupanya ada geng, sekawan dia anjing ni datang berkawan. Jadi jangan ambil tindakan sendiri. Jadi anda boleh dapatkan nombor telefon, ataupun anda boleh pergi, paling senanglah typekan 999. Anda boleh bercakap dengan pegawai yang bertugas pada ketika itu. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tugasan pada hari ini, anda perlu bina peta pemikiran. Ada berapa peta pemikiran? Ada 8 kan peta pemikiran. Jadi anda boleh lukis peta pemikiran yang sesuai pada tajuk bagi tajuk hari ini, iaitu bahaya penyakit rabies. Ada 2 tajuk di sini. Satu, apa itu penyakit rabies ataupun cara bagaimana ia dijangkiti, dan juga cara pencegahannya. Jadi anda boleh hasilkan peta pemikiran bagi menyatakan maklumat tentang rabies ini agar mudah dibaca, ataupun maklumat tentang penyakit rabies ini mudah disampaikan. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kemahiran membaca bagi unit 8, muka surat 52, bahayanya penyakit rabies. Itu saja perkongsian daripada saya, Cikgu Linzek. Akhir kalam daripada saya, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.